الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. وبعد. Saya muliakan terhadap pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bidan, ahli jawatan kuasa masjid, ibu ayah, bapa, kakak-kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sambung kembali bacaan bagi kitab Tarjis Liwa'il Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada tempat yang ketiga yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang ketiga ialah ketika setelah azan. Telah berkata para imam mulia dari Madrasah Syafi'iyah berjasa. Ini para a'immah Syafi'iyah rahimahullah menjawab dan tukang azan. Ini disunatkan bagi yang menjawab azan dan juga tukang azan, muazzin, itu disunatkan bagi mereka berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila setelah daripada selesai azan dan waktu ketika menjawab azan, iaitu bila setelah selesai kumandangkan azan dan menjawab apa yang dah dilafazkan. Jika ini engkau amal, tak abaikan, layak bagimu syafaatnya junjungan. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, menyebutkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu. Jika seorang di kalangan kamu mendengar muazzin, yaitu melaungkan azan, faqulu mithla ma yaqulu, maka sebutkan seperti yang disebutkan oleh muazzin tersebut. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kamu ke atasku, kata Rasulullah. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Ini karena siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah berselawat kepadanya 10. Summa fa'innaha, apa wasilah itu? Wasilah adalah manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillahi ta'ala. Ini kedudukan di syurga yang tidak diberikan melainkan kepada seorang sahaja di kalangan hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orang tersebut. Faman sa'alallaha liyal wasilata halat alaihi syafa'ati, maka siapa yang minta pada Allah bagiku, kata Rasulullah, itu dengan wasilah, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Jadi di sini apa makna hadis ini? Makna hadis ini secara ringkasnya adalah bila mana orang ini minta wasilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan di syurga yang kita baca doa setelah azan. Azan kita baca doa minta wasilah kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, siapa yang baca doa itu, selawat kepadaku, kata Rasulullah, kemudian
membacakan doa untuk wasilah kepada Nabi, dan wasilah ini kedudukan dalam syurga tak ada seorang boleh dapat, melainkan seorang saja. Hanya seorang saja yang akan dapat kedudukan tadi, dan itu pun Nabi masih tawaduk, walaupun itu kedudukan Nabi. Dah ditunjuk kepada Nabi, dah disiapkan kepada Nabi, pun Nabi berharap moga-moga dialah orang tersebut tawaduk. Kemudian apa kata Rasulullah? Siapa yang minta kepada aku dengan perkara tersebut, maka minta kepada Allah bagiku dengan wasilah itu, maka wajib baginya syafaatku. Apa maksud wajib baginya syafaatku? Yang wajib baginya syurga Allah Ta'ala. Jadi orang yang baca doa wasilah ini ahli syurga insyaAllah. Kenapa? Karena mereka telah dijanjikan doanya oleh Nabi untuk masuk syurga tersebut. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, man zarani ba'da mamati wajabat lahu syafa'ati. Kan banyakkan hadis yang Nabi kata, siapa yang melawatku, siapa yang melawat kuburku, kata Rasulullah, siapa yang melawatku di Madinah Al-Munawwarah setelah kematianku, kewafatanku, maka wajib baginya syafaatku. Kata para a'immah yang disebut oleh Al-Imam Abdul Hamid Qudus, yaitu ada bisyarah, hadhihi bisyarah, maksudnya ini adalah bisyarah, berita gembira bahawa orang-orang ini akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira silakan. Tamam? Jadi orang yang bila mana mendengar azan dan membacakan doa ini dan tidak meninggalkan bacaan doa syafaat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad, maknanya ini bisyarah, berita gembira, moga-moga dia termasuk daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggal doa. Dan lagi faedahnya disebut oleh ulama bahawa di sini menyebutkan para ashab Syafi'iyah mengatakan, bila disebut summa sallu alayya, berselawatlah kamu kepada, tanpa disebutkan salam, maka sebahagian daripada para ulama Syafi'iyah menjawab, mengatakan bahawa yang disunatkan setelah azan adalah mengucapkan salawat dan tanpa menyebutkan salam. Ini yang disebutkan oleh sebahagian ulama Syafi'iyah, yang disarihkan oleh mereka, tetapi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar, disunatkan juga menyebutkan salam, dan disebutkan salat dalam itu sahaja, tidak disebut salam ala sabili al-iktifa dalam bahasa balaghah. Maknanya dia ditunjukkan untuk disebutkan satu, yakni salawat, salat sahaja, tetapi dipahami dengan maknanya itu dengan salam. Itu maksud yang disebutkan. Baik. Dan kemudian disebutkan lagi oleh Sayyidi Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu anhu, faedah yang kedua, kata beliau, lam ara fi kalami ahadin min ashabina, tidak pernah aku melihat daripada kalam seorang pun daripada ashab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, istihbab as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda sama'il iqamah, yaitu mengucapkan salawat ketika mendengar iqamah. Jadi dalam ini sebut azan, iqamah tak sebut secara khusus. Habis iqamah tu buat macam yang disebut dalam, seperti yang disebut oleh Nabi dalam pencintaan tentang wasilah tersebut. Wa kutubuhum sakitatun 'an dzalik, kutub atau kitab-kitab diam, tidak membicarakan. Maka di sini sunat juga seorang tadi membaca wasilah dan membaca selawat kepada Nabi pada iqamah, bukan hanya pada azan, tapi juga pada iqamah. Karena ada hadis, ada nas pada perkara tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Doa. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Wahid Al-Ghazzi menyebutkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut, idza sami'a al-muadzina, kalau Nabi mendengar muazzin, yuqimu yaqulu, yakni yuqim dengan makna iqamah, mengucapkan iqamah,
maka baginda akan menyebut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah. Ini dibaca oleh doa dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab doa. Dan Nabi baca tadi kuat, didengar oleh man haulah, orang yang dikeliling Nabi mendengar doa tersebut. Wa yuhibbu an yaqulu mithlahu, dan kata Imam Abi Darda, yuhibbu an yaqulu mithlahu, Nabi suka kalau orang lain sebut macam Nabi sebut juga di doa tu. Wa qala man qala dhalika idza sami'a al-mu'adhdhina wajabat lahu syafa'atu yawmal qiyamah. Sesiapa yang menyebutkan itu ketika dia mendengar muazzin, maka wajib baginya syafaat pada hari kiamat. Di sini lagi luah, wajabat lahu asy-syafa'ah. Bila kata wajabat lahu syafaati, tidak syafaat. Jadi syafaat apa di sini? Syafaat yang umum. Asy-syafa'ah mungkin asy-syafa'ah dengan makna syafaati, syafaati Rasulullah kata syafaati ulama, syafaati al-muhafaz, para penghafal Al-Quran, syafaat daripada ahli syafaat, malaikat Allah Ta'ala, para salihin, para ulama dan seumpamanya, yang diberikan kepada mereka kelebihan untuk memberi syafaat kepada orang di hari akhirat nanti. Jadi ini bila idza sami'a al-mu'adhdhina yaqum. Jadi ketika ketika mendengar muazzin mengucapkan iqamah, maka diucapkan oleh Nabi dengan doa tersebut dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad, dan selawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua tempat tadi disunatkan bagi kita untuk berselawat. Jadi bila disebut dalam bab ni azan, maka termasuk dalam bab ini juga adalah iqamah, seperti yang disebut oleh Imam Qutbuddin Al-Khaidri radhiyallahu ta'ala anhu. Terus tempat yang keempat. Jadi tempat ni jangan tinggal lepas ni. Dengar saja ni, ingat terus. Tulis yang tempat ketiga setelah azan, tak tepi, termasuk iqamah atau dan iqamah. Karena riwayat daripada Imam Tabrani. Ingat tak ingat riwayat tu? Itu nombor 2. Pertama kata dengarlah, kata hadis saya tak ingat tapi ada dalam kitab Al-Imam Khaidri. Baik, tempat yang keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Yang terlupa niat i'tikaf dulu. Ni lagi ada masuk terlupa pada tadi, terlupa niat i'tikaf. Tidak rugi dalam masjid tidak niat i'tikaf. Niat dulu nawaitu i'tikafa di hadzal masjid lillahi ta'ala. Baik, tempat keempat ialah ketika masuk dan keluar daripada masjid. Jika engkau ingin masuk dan keluar dari rumah Allah, janganlah dibiar. Tak beradab, tak berdoa dan salawat jangan ingkar. Ini suruhan Nabi, amalan akhyar. Yani amalan para orang yang terpilih. Akhyar ini maknanya para ulama, para salihin, para awliya. Kata Imam An-Nawawi dalam Azkar, sunat diamalkan, janganlah ketegar. Ini jangan ditinggalkan amalan ini, yaitu amalan membaca doa masuk dan keluar masjid, juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan baca apa kalau masuk? Imam Nawawi sebut sunat ketika masuk masjid kita baca Allahumma a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli, itu baca doa. Ataupun Allahumma inni as'aluka min fadlik, nak keluar. Kalau nak masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi sebab tu kata dalam hadis yang lain, kalau seorang masuk, idza daqala ahadukumul masjida falyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang kedua daripada riwayat Al-Imam An-Nawawi dalam
azkar dan disebut oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunanun Nasa'i, dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis baca masuk masjid ni, buat apa dulu? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian summa yaqul, kemudian sebut Allahumma ftahli abwaab rahmatik, baru masuk masjid. Bila nak keluar, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik, nak baca selawat tak? Dah disebut dah sebelum tu. Kalau seorang tadi masuk tak sebut di sini, kata dia nak apa ni, nak keluar tak disebutkan baca. Tamam? Tak disebutkan baca waktu keluar, disebut baca waktu masuk. Kalau ikut riwayat yang kita baca tadi, idza daqala ahadukumul masjida falyusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk masjid, selawat dulu, baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Fa idza kharaja falyaqul, kalau nak keluar baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baca doa itu tulis. Baik, dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kedua-dua sahih mereka, dan Imam Hakim Naisaburi dalam Mustadrak, daripada hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza daqala ahadukumul masjida falyusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selawat dan salam gabung dua-dua. Tadi selawat yang disebut falyusallim, maka dua riwayat ini menyebut seolah kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tamam? Falyaqul Allahumma ftahli abwaab rahmatik wa idza kharaja falyusallim ala nabi. Dalam riwayat ini sebut dengan jelas untuk kita mengucapkan salam kepada Nabi dan menyebutkan Allahumma ajirni minasyaitanir rajim. Ini doa yang kedua. Dalam riwayat kedua tak baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, dibaca Allahumma ajirni minasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim. Jadi kalau orang ni nak gabung semua doa tadi sebab riwayat banyak, dia nak keluar masjid, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma ajirni minasyaitanir rajim. Baca itu doa. Faham? Baik. Ada yang baca pula Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Elok nak keluar Allahumma ftahli abwaab fadlik. Ada juga macam itu. Tukar. Ftah juga. Tukar sikit. Kalau nak keluar tu baca panjang sikit untuk dia. Kalau boleh gabung semua riwayat tu, lagi nak keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma ajirni minasyaitanir rajim, Allahumma ftahli abwaab fadlik. Tukar Allahumma ftahli abwaab rahmatik, nak masuk. Tukar abwaab fadlik, nak keluar. Jadi panjang lagi. Penuh diri depan tu. Kalau tulis penuh panjang. Jadi banyak riwayat sebenarnya. Tak perlu. Sebenarnya tujuan para masyayikh letakkan riwayat tersebut untuk apa? Nak beritahu kepada kita banyak riwayat. Ad-du'a'u babul du'a'i wasi'. Ini maksud dalam Nabi SAW. Itu kaedah dia. Apa dia? Babul du'a wasi'. Bab doa ni luas. Jangan disempitkan bab doa. Jadi Nabi SAW sebut riwayat ni. Kita nak kata apa? Kalau orang baca hadis, dia faham baca. Awak banyak sangat riwayat ni, nak baca mana satu? Kan? Baca yang paling sahih. Ada hal kita dengar, baca yang paling sahih. Jadi kita kata bagus, itu tak ada masalah. Bolehlah. Baik yang riwayat tadi hak dhaif kita nak buat macam mana? Bila baca yang paling sahih, maknanya yang tidak sahih kalau dia dhaif ditinggalkan. Apa pula akan pegang kaedah kedua dia pula. Kaedah kedua dia hadis dhaif. Apa nak amal? Tinggallah. Ada sahihlah. Pada dia kata hak yang sihat tu ada, ambil apa yang sakit tiba. Kan ini gila. Lepas tu para ulama kita, syekh kita sebut, Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah selalu sebut apa dia? Bab doa wasi'. Bab doa ni luas. Doa lah apa saja. Dalam Quran Allah Taala kata apa? Kaedah hadis apa yang sebut? Allah sendiri yang sebut. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, kata Allah. Doa macam mana? Doalah apa pun. Ud'uni. Nabi tak, Allah Taala tak sebut ud'uni bi du'ai as-sahih faqat. Ada? Doa sahih saja.
Doa sahih yang disebut oleh Nabi, warid dalam hadis Nabi dengan doa tersebut, ada khair wa ahsan, bagus, terbaik untuk kita baca. Tapi menidakkan doa yang lain yang ditunjuk oleh para ulama, ini adalah salah satu bentuk daripada tidak tahu bermuamalah dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Faham? Itu kena ngaji. Dan seorang hamba Allah Ta'ala sebut, ini apa ni duk baca doa-doa ni, dia kata ratib ni duk baca apa-apa, dia kata ratib haddad lah apa, dia kata duk baca apa-apa, dia kata tinggal lah baca ni azkar Imam Nawawi, baca azkar Imam Nawawi, buka kita azkar kali nak sanad, qala haddatsana fulan, baca kali tu. Nak baca macam mana ni nak baca? Semua orang buka azkar, baca Hisnul Muslim, kitab untuk buku dia semua baca. Ratibul Haddad kata dia terus baca. Tuan-tuan, Al-Imam Bakri Syata radhiyallahu anhu sebut dalam Kifayah tu, dan Al-Kifayah syarah kepada syarah kepada Hidayatul Azkiyah. Apa kata beliau? Salah satu daripada doa yang dibacakan yang warid, yang disebutkan dengan doa-doa yang warid, salah satunya, kalau tidak boleh kita amalkan seluruh hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang doa dan wirid, jangan ditinggalkan ratib Al-Imam Al-Haddad. Kenapa? Karena semuanya dalam tu adalah daripada hadis dan ayat Quran. Kamu suruh tinggal ratib Haddad, bermakna kamu suruh tinggal Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Ini apa punya kecerdikan? Tukar cerdik. Apa benda ni? Boleh ajak umat macam tu. Kamu tahu ke dalam tu tulis apa? Sampai tak tahu kata tu, sampai teruk kata tu. Seorang macam dalam Ratibul Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni tulis benda yang bercanggah dengan syarak. Padahal itu dalam tu kata masyayikh, kalau dibaca Ratibul Haddad di tempat tersebut, insya-Allah tempat tadi akan dijaga oleh Allah Taala daripada malam, daripada masuk dengan faham yang pelik-pelik. Sungguh dia suruh tinggal elok, takut masuk, tak boleh masuk fahamnya. Jadi kita kena tinggal awal dulu. Hak tu benteng besar tu, dia tolong habaq. Kalau baca yang tu, insya-Allah benteng ni akan tidak mampu dipecahkan. Mereka tak akan mampu masuk. Sebab tu amalkan Ratibul Haddad dalam keluarga kita dan sebagainya. Kalau tidak mampu dengan wirid yang banyak yang telah disusun oleh para ulama, sekurang-kurangnya jangan ditinggalkan ratib Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu. Abaikan dengan kalam-kalam mereka. Banyak lagi ada doa apa lagi? Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa anjahi man da'aka wa tadarra'a ilaik. Panjang doa tu. Doa hadis Nabi kan panjang, banyak sungguh. Lepas kita kata faedah dia apa dia? Bab doa ni luas. Bab doa ini luas. Faham itu insya-Allah. Tuan-tuan bila buka saja bab doa, awak doa ni macam ni. Awak doa ni masuk masjid juga macam ni. Awak doa ni macam ni, macam ni. Macam mana saya nak baca ni? Bacalah hak mana pun. Kalau lagi eloknya gabung sekali semua. Kalau kata tak mampu, tiap-tiap hari perempuan, ada satu doa yang pernah disebut oleh Nabi, kita pernah baca dah masuk masjid. Kita dah pernah baca sebelum keluar masjid. Kalau itu nak buat macam mana? Pihak masjid nak kena tulis semua kan? Tak apa, satu pun jadi dah. Satu pun ramai tinggal. Hak tulis kat atas meja, atas pintu tu. Hak tu pun berlama orang keluar saja dia tak baca pun. Betul tak Pak? Dia tak mengaku. Orang sini dah, kami baca lah. Tak apa, elok tu. Kalau tak baca, memang selalu keluar terlupa. Tengok atas tu hari ni, orang tidak lupa. Lepas ni. Kalau terlupa, nak buat macam mana? Nama pun manusia, memang dia suka terlupa. Lepas ni, jangan tinggal benda-benda tu. Baik. Tempat yang kelima ialah ketika melalui masjid. Ni tempat kelima disunatkan kita berselawat kepada Nabi bila waktu lalu di masjid. Mana-mana masjid yang kita lalu, nampak saja kubah masjid atau nampak masjid, selawat kepada Nabi SAW. Banyak orang masjid kita lalu, kita tengok saja ya, kalau masjid tu lawa sekak, kita pun lawa masjid ni sah. Itu lah. Tak ada selawat dulu. Kenapa? Tak tahu. Ni kena tahu dah. Maka lepas ni tengok masjid saja, selawat kepada Nabi SAW. Wahai teman, jangan pernah kau abaikan
pesan Abul Hasan jadikan panduan. Siapa Abul Hasan? Tadi akan disebut di bawah. Salawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi, ini pesan Imam Ali. Abul Hasan itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan ini bapa kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa ardah wa alaihi salam. Jadi ini Sayyidina Ali disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadi Ismail. Qadi Ismail. Disebut dalam riwayat Imam Ismail Al-Qadi qala haddatsana Yahya bin Abdul Hamid qala haddatsana Saif bin Umar At-Tamimi an Sulaiman Al-Absi an Ali bin Al-Husayn qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Al-Husayn, sini Ali bin Husayn, yani Ali Zainal Abidin. Kalau tidak salah saya di sini, ini adalah Al-Imam As-Sajjad, As-Sajjad. Nama beliau As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu digelar As-Sajjad, yani yang banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetap di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau ini adalah orang yang menjadi barakati Al-Madinah. Jadi berkatnya ahli Madinah pada ketika tersebut, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh datuk beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni orang yang banyak bersedekah, buat kebaikan. Tak kira dengan ilmu tu, tak kira lah, itu memang alim kabir lah, mujtahid, bukan alim saja, mujtahid mutlak. Dan beliau selalu sedekah dia punya sembunyi, dia tak ada siapa pun tahu. Sampai lagi wafat dah, barulah orang tahu, kata rupanya dia yang bersedekah tadi. Bila orang tahu, bila dimandikan jenazah beliau, di belakang badannya penuh dengan parut daripada apa yang telah dia bawa di belakang badannya untuk bersedekah di rumah orang yang memerlukan. Sampai bantuan tadi, setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, maka tidak ada lagi bantuan tersebut. Baru diberitahu rupanya yang berbagi itu beliau. Malam-malam dia akan keluar, diletak barang-barang, dan dia bawa semua sendiri barang-barang itu. Lepas itu kita ni kena ada amalan yang siapa pun tak tahu amalan itu melainkan kita saja. Seorang alim wali Allah Ta'ala di Mesir, bila ditanya kepada beliau apa yang dia harapkan daripada Allah, kata beliau, saya berharap moga Allah menerima 2 rakaat solat malam saya yang saya tunaikan selama 40 tahun tanpa isteri dan anak-anak saya tahu. Anak dia pun tak tahu, bini dia pun tak tahu. 40 tahun lah duk sembahyang 2 rakaat solat malam, isteri tak tahu, anak-anak pun tak tahu. Itu yang saya harapkan kepada Allah. Itu kata Masyaikh, kena ada amalan yang kita khusus untuk diri kita, tak perlu habaq pada orang. Anak pun tak tahu, bini pun tak tahu. Arjalul qabul, yang lebih diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ada yang macam tu. Kalau dah lepas tu orang tahu, macam mana kan? Hak ni yang memang tak ada siapa tahu. Boleh buatlah apa pun, setiap hari dia akan sedekah di masjid. Nak pergi kerja aja siap dah, abang dah ada lagi senang sedekah, pakai handset saja, tak payah dia pergi ke masjid, boleh dalam tabung. Setiap hari dia ada amalan, dia nak pergi tempat aja, tengok mana masjid yang ada, dia akan berhenti sat. Kalau kata waktu duha, dia akan berhenti solat duha dulu. Ataupun di tempat kerja, dia akan tunai 2 rakaat solat sunat duha. Yang ini dilakukan sepanjang umur hidupnya, dan orang anak dia, isteri dia pun tak tahu. Ada seorang wali, tiap-tiap hari pergi ke tempat kerja, bawa pergi ke pasar, dia kerja di pasar, dia akan bawa makanan, bekas makanan dia bawa. Bekas makanan yang dia bawa tadi, kenapa? Orang yang di rumah bila tengok si suami bawa makanan, maka dia ingat suami dia tadi pergi makan di tempat kerja.
Padahal dia suami ni puasa setiap hari. Makanan dia bawa, dia akan sedekah di tepi jalan dekat orang tepi jalan. Orang yang miskin tepi jalan tu, dia akan sedekah makanan tadi. Sampai di tempat kerja pula, orang kerja pula kata dia ni dah sarapan di rumah dan bawa ni bekal saja untuk dia simpan lagi nak makan waktu tengah hari. Tiap-tiap hari macam tu, tak ada siapa pun tahu rupanya dia ni puasa setiap hari. Yang tu nampak bawa bekal. Orang di rumah kata dia tak puasa, orang di tempat kerja pun kata dia tak puasa, dan juga yang dapat makanan daripada dia pun tak tahu kata dia puasa. Sebab apa? Kemungkinan bagi sikit kat dia, ada lebih makanan lagi untuk dia bawa makan di tempat kerja dia. Padahal yang tahu dia puasa hanya Allah Ta'ala sahaja. Ni amalan-amalan ni kena ada sikit. Dia kita cerita ada seorang lelaki yang mana pada zaman Sultan Ahmad kalau tak silap saya, di Turki Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmaniyah, yang dia ni tak ada amalan apa yang bukan tak ada amalan, dia ni ada satu amalan dia buat, iaitu tiap-tiap malam dia akan pergi ke rumah-rumah pelacuran. Dia akan pergi rumah pelacuran. Dia pergi buat apa? Dia bukan pergi melacur. Dia pergi buka ketuk pintu rumah pelacur. Pelacur dia buka pintu, dia masuk dalam rumah tu, dia bagi duit. Dia kata cukup dah lagi duit ni. Dia kata jangan melacur lagi hari ni, cukup hari ni saja. Hak mana dia mampu lah, dia boleh bagi. Dia kata kalau cukup dah ni, hari ni jangan dah terima, cukup ambil hari ni saja, keluar. Orang tengok dia keluar, dia orang kata dia pun pakat hina kutuk dia setiap masa. Tamam. Kemudian dia akan buat apa lagi? Dia akan beli arak di kedai arak. Beli arak di kedai arak, kemudian dia akan balik ke rumah, bawa balik arak tu dulu. Orang pakat tengok semua. Dahlah kaki botol, masuk rumah pelacuran. Ada lagi yang dia tak buat. Waktu dia meninggal, jenazahnya dibiarkan di tengah jalan, tak ada siapa pun urus, mati berjalan. Satu hari Sultan lalu, dia tengok ada orang duduk tengah jalan, hari dia mati tu. Lalu tengok ada seorang duduk terbaring tengah jalan. Sultan Ahmad berhenti, tolak jenazah tu. Mati dah rupanya, ingat ke dia tidak? Rupanya mati terlekuk. Maka Sultan tanya orang keliling, ni bila lagi mati? Pak kata, kami pun tak tahu. Kenapa tak uruskan dia? Kata dia ni orang jahat. Tanya orang-orang kau, semua tahu dia jahat. Jadi kami biarkan dia. Kata, ya kalaupun dia jahat macam mana pun, kata Sultan, ini orang, manusia. Mana perasaan kamu ni? Jadi tanya mana rumah, tuan rumah ni. Maka akhirnya ditunjuk rumah isteri dia. Menangislah isteri tadi, dengar kata laki dia wafat. Tamam? Sultan Ahmad ni dia suka menyamak. Atau dia pergi menyamak lah tu. Orang tak tahu kata dia sultan. Orang ingat dia orang biasa. Tapi dia bawa lah pembantu dia pergi sekali. Dia pun jalan. Orang ingat kata biasa lah. Kalau tahu sultan nak main, kosong dah jalan tu, bersih dah, supaya hitam lah. Tanah kena lubang depan ni. Habak sultan nak main, insyaAllah tampung lepas tu. Macam tu lah. Tapi kalau sultan main, tengok pakai baju biasa, tengok main masjid. Tu imam pun tak sedap. Dia tengok sultan tu belakang, tak tahu macam mana. Kejut lah kan? Jadi dia buat macam orang biasa, bawa pergi rumah. Dia yang bawa pergi ke rumah isteri lelaki tersebut. Bila ditanya, isteri dia tadi menangis sungguh-sungguh. Dia tak tahu lagi dia sultan. Kemudian dia tanya, apa yang dibuat oleh suami kamu, wahai ibu, sampai suami kamu dapat macam ni? Maka dia pun cerita, dia kata, saya dah pesan banyak kali dah kepada suami saya, tapi dia tetap juga macam tu. Memang sungguh ke dia buat? Tak, dia tak buat. Saya kenal suami saya, memang dia pergi ke rumah pelacur tadi untuk bagi sedekah dan minta mereka tidak melacur pada hari tersebut, yang kadang dia mampu lah untuk dia bagi. Arak yang dia beli, dia balik tuang dalam rumah saya, tuang dalam tandah rumah, dan kemudian sambil tuang dia akan sebut, moga-moga botol yang dia beli ni, tak ada anak muda beli, yang dia beli dah, dia beli dah, dia tuang lah, dia kata orang selamat dah daripada botol ni dibeli oleh orang lain, saya beli, saya tuang. Ini saya buat. Lepas tu saya kata kepada dia, pernah saya berkali-kali sebut kepada dia, kata, abang kalau buat macam ni selalu, macam mana kalau mati nanti orang tak main lawat, tak main ziarah, dan tak main selesaikan urusan jenazah, nanti macam mana?
Kata dia, tak apa dengan kita. Kalau aku mati nanti, kalau orang tak mau urus jenazah aku, macam yang berlaku hari itu, Sultan sendiri yang akan urus jenazah aku, kata dia. Sultan Ahmad akan urus jenazah aku. Wali Allah Ta'ala. Sultan Ahmad sendiri menangis. Sultan Ahmad kata, ibu tahu saya siapa dia? Saya adalah Sultan Ahmad. Saya yang akan urus jenazah dia pada hari. Urus hukum. Sultan Ahmad yang hantar dia. Sultan Ahmad yang mandi dan uruskan jenazah dia. Ini wali min awliya dia. Kalau orang tanya dekat kita, awak dia buat macam ni? Mesti ada jawab. Pokok ni. Dan bagus kan orang ni kalau dia tengok ceramah, dia kan suka otak dia berjalan. Jalan lalu awak dia buat macam tu. Syarak suruh buat macam tu kan. Lepas tu kata ulama ni faedah lagi bagi. Apa dia? Ahwalul awliya la yuqtada bih. Ni wali, ahwal mereka. Hal wali wajib ikut tak wajib ikut, tu halnya dia. Hal orang ni kita akan tak boleh nak komen. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi hal, ahwal kepada dirinya yang kita tidak mampu untuk fikirkan hal tadi bagaimana dia dapat. Ini dipanggil apa dia? Jazbah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tarikan Allah Ta'ala bagi kepada dia dengan cara macam tu. Dia fikir macam tu. Cara nak selamat umat macam mana aku boleh buat? Macam tu. Kalau orang komplit sampai ke Sultan Ahmad, orang awak Sultan Ahmad tak tutup semua apa ni kedai-kedai arak tu. Dia kata itu pula kena sampai ke Sultan tu. Yang ni kena mengaji fiqh. Bab hukum jual arak daripada orang bukan Islam di negara yang Islam atau negara bukan Islam. Ini bahasan fiqh. Kemudian bab kenaan dengan pelacuran, adakah sungguh memang mereka ni memang membenarkan pelacuran ataupun dibuat tadi secara illegal dan dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi, yang tahu maksudnya begitu ya. Jadi semua panjang pembahasan. Maulana Syekh Ali Jumaah ada bahas tentang masalah kaitan dengan penjualan arak dan seumpamanya di negara Islam bukan Islam, dibahaskan secara terperinci. Yang tu kena mengaji, itu bukan dengan semangat kita saja duk hantar itu ini. Kena reti dengan bab tersebut dan kena tahu bahawa insya-Allah kita akan faham masalah tadi dengan baik. Baik. Jadi bila sebut macam tu, maka apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau ada amalan yang kita kena buat ni yang kita lakukan tadi siapa pun tak tahu. Tengok. Dia mungkin boleh jadi amalan kita juga, iaitu lalu di mana-mana masjid kita selawat kepada Nabi SAW. Sebut oleh Sayyidina Ali. Tadi kita nak cerita yang termasuk cerita tu, kita sebut nama Ali bin Husain tu lah. Luar habis cerita tadi ni, tak panjang. Qala, kata Sayyidina Ali bin Husain, qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, idza marartum bil masajidi fasallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Selawat kepada Nabi dengan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang dipaham daripada sini. Tengok nak? Tengok. Saya sebut di sini dua-dua makna tu. Kalau tuan-tuan perasan dalam bait yang saya sebut ni, saya telah sebut dua-dua makna. Apa dia? Wahai teman, jangan pernah kau abaikan pesan Abul Hasan, jadikan panduan. Selawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi. Ini pesan Imam Ali. Apa beza kau lalui dan lintasi? Ya, dua-dua ni ada beza. Yang pertama, lalu di masjid daripada luar, maka disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam iza marartum bil masajidi. Perkataan ba tadi dalam masjid tadi dipaham dengan dua makna. Yang pertama, lalu daripada luar masjid, dipanggil dilalui. Lalui ini maksud dia apa dia? Lalu di luar daripada masjid. Maka ba dalam bil masajid tadi dengan makna apa? Alal masajid. Iza marartum alal masajid. Maksudnya kamu lalu di luar daripada masjid. Tapi kalau lalu tadi dengan makna lintah dalam masjid ni, masuk ni, masuk keluar, ni lintah, masuk dalam. Maka ba tadi dengan makna fi. Iza marartum bil masajid ay fil masajid. Tengok, ba tadi kalau letak dengan ala, maka makna dia lalu keluar. Kalau letak dengan makna fi, lalu dia ke dalam. Dua-dua makna boleh letak. Jadi saya letak dua-dua sekali. Salawatlah jika masjid kau lalui dengan makna ala,
dan lintasi dengan makna fi pada bil masajid, maka kedua-duanya tadi zahir, yakni boleh untuk kita tafsirkan dengan maksud tadi. Jadi saya telah sebut dua-dua sekali dalam bait ini. Kalau lalui tulis di situ nombor 1, tulis nota kaki dia apa dia? Ini kalau ditafsirkan bil masajid dengan makna ala masajid. Lintasi boleh letak dengan makna bil masajid dengan maksud fil masajid. Beza saja huruf jar tadi dengan makna. Karena huruf jar, kata ulama lughah, boleh untuk dia mengambil tempat huruf jar yang lain. Boleh mengambil makna tadi. Sebabkan tu ba boleh tafsirkan jadi ala, boleh tafsir jadi fi. Dan bila tafsir dengan ala makna lain, bila tafsir dengan fi makna lain. Dan dua-dua ada disebut di sini. Terus mautin yang ke-6. Bab yang ke-6 adalah 10 minit. Betul kita faham. Tempat ke-6 ialah ketika membaca tasyahud awal di dalam solat. Ini tempat yang ke-6. Yang ni tasyahud awal dalam solat ni maksudnya tempat yang sunat. Atau kalau dalam tasyahud ada yang sunat, ada yang wajib. Wajib dalam tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat hukum dia. Ketika tasyahud awal jangan lupa berselawat pada junjungan mulia. Ini dinyatakan oleh imam kita Asy-Syafi'i, imam agung yang berjasa. Ini Imam Syafi'i telah menyebutkan tentang perkara tersebut. Jadi hukumnya sunat berselawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Di dalam pandangannya yang qadim pula dinyatakan tidak sunat menyebutnya. Di dalam pandangan qadim Imam Nawawi, Imam Syafi'i, iaitu tidak diwajibkan, tidak sunat, tidak wajib, tidak disunatkan membaca salawat dalam tasyahud awal. Ini pandangan qadim. Tamam? Jadi Imam Nawawi ada pandangan qadim dengan pandangan jadi. Ada beberapa masalah saja pandangan qadim Imam Syafi'i yang dipakai atau digunakan dalam fatwa oleh para ulama Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i ada dua pandangan beliau, yang pertama qadim, yang kedua jadid. Qadim sebelum beliau berijtihad di Mesir. Karena beliau, kita nak sebut kata setelah beliau berpindah ke Mesir, tadi juga sebab Imam Syafi'i mai ke Mesir berkali-kali. Dia mai pula, lepas tu dia patah balik, lepas tu dia mai pula. Ini waktu setelah beliau menetap di Mesir. Dia menetap di Mesir, maka beliau mengeluarkan ijtihad yang baru. Baik, itu macam mana dengan qadim? Dengan qadim dia buat keluar bukan dengan ijtihad, dengan ijtihad juga. Kedua-dua dengan ijtihad. Tapi kenapa tak digabung sekali pandangan? Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Karena Imam Syafi'i bila ijtihad yang baru, ijtihad yang lama masih lagi diiktiraf, karena itu pun dengan ijtihad beliau juga. Tamam? Jadi semua ijtihad saja maksudnya dia bazlul juhud. Maksudnya bersungguh-sungguh mencari dengan dalilnya dan juga dengan mukawwinat ilmu yang telah beliau Allah Taala kurniakan untuk mengeluarkan masalah hukum bagi sesuatu tadi. Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, beliau mengakui bahawa dia adalah mujtahid mutlak. Imam Suyuti sendiri sebut. Imam Suyuti kata, aku adalah mujtahid yang mustaqil, yakni tidak bersama dengan mazhab. Cuma kata beliau, dia sendiri boleh ijtihad. Imam Suyuti tabahur beliau dengan ilmu, sehingga beliau sendiri boleh berijtihad daripada Quran dengan hadis terus, tanpa mengikuti pandangan ulama yang lain. Karena mujtahid haram baginya mengikuti mujtahid yang lain. Wajib bagi dia berijtihad dengan dirinya. Maksudnya dia kena cari dalilnya sendiri. Kalau dia sampai peringkat dia, ada syarat-syarat dia dalam kitab usul fikih disebutkan tentang masalah. Imam Suyuti kata, setiap kali aku berijtihad dengan satu masail, tidaklah pada penghujung ijtihad tadi melainkan adalah ucapan Imam Syafi'i tentang masalah itu. Carilah kitab apa. Masuk bab solat, nak kena niat. Bagaimana niat ni wajib? Ijtihad, cari daripada dalil innamal a'malu binniyat, dikeluarkan istidlal. Bagaimana dengan innamal a'malu binniyat tadi? Boleh wajib niat pada setiap amalan yang orang tadi lakukan. Kalau amal tadi dipanggil sebagai ibadah, dan ibadah mana yang diiktibar dengan niat, mana apa perkara yang dapat pahala tanpa dengan niat, contohnya dibahas oleh beliau. Ini salah satunya kena niat.
Lah kali, oh Imam Syafi'i sebut dah. Memang yang tu kena. Lepas tu cari masalah lain pula. Cari. Imam Syafi'i sebut dah. Tak pandangan pertama, pandangan kedua. Tak pandangan kedua, pandangan ketiga. Mesti dia sebut. Beliau sebut. Imam Syafi'i dah sebut dah kalam tu. Dan kata beliau, semua masail ijtihad yang saya ijtihadkan, semuanya telah diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Maka kata dia, tidak yang perlu saya lakukan, melainkan saya bernisbah diri kepada Imam Syafi'i. Karena apa? Karena usul yang saya keluarkan bermuafaqah dengan usulnya Imam Syafi'i. Dia tak kata dia ikut Imam Syafi'i. Tak, karena mujtahid tak boleh ikut orang. Kena ingat, faham elok-elok ni. Mujtahid tak boleh ikut mujtahid lain. Jadi dia kata apa? Muwafaqah pandangan dengan mujtahid yang dulu. Lepas tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab ulama dulu, kata Imam Syafi'i muwafaqah pandangan ni dengan Imam Malik. Dia tahu tak sebut Imam Syafi'i ikut Imam Malik saja, kan Imam Malik tu kan tok guru beliau. Tak boleh. Kenapa? Karena Imam Malik mujtahid, Imam Syafi'i mujtahid. Tak boleh kata dia ikut Imam Malik. Karena kalau imam ikut imam satu lagi, berdosa bagi dia. Kenapa? Karena dia mujtahid. Mujtahid haram ikut mujtahid satu lagi. Boleh faham? Hari kita mengaji usul fiqh, baru kita tahu, oh, macam tu banyak masalah dia. Kita mengaji usul fiqh. Kalau buku usul fiqh ni dipanggil ensiklopedia Islam. Ilmu Islam last sekali usul fiqh. Lepas tu salah kalau ada anak-anak muda dalam minat usul fiqh, nahwu ta'ti, sarah ta'ti, balaghah ta'ti, mantik game, masuk ke usul fiqh. Lepas tu syarah. Ni orang panggil game usuli. Usuli ni orang panggil syok sendiri. Syok bahas pasal usul, buat keluar kaedah, nazariyat ini, nazariyat itu, kaza-kaza. Dah kali tak tahu. Usul fiqh ni adalah ensiklopedia bagi Islam. Pada itu kata sebahagian para ulama sebut, dalam Islam ni dia ada satu harta karun yang luar biasa. Apa dia? Usul fiqh. Usul fiqh ni adalah harta karun besar bagi umat Islam. Dan kalau kuasai ini, maka orang ini telah menguasai ilmu yang boleh untuk menjadi kunci pembuka kepada ulum yang baik. Satu usuli, ahli usul, mereka berkemampuan untuk menjadi mujtahid itu luas. Berbeza dengan faqih. Faqih sahaja tidak usuli, ini tidak akan mampu untuk mencapai peringkat menjadi Allahumma shalli ala menjadi mujtahid. Bila usuli, ya, mereka berkemampuan, dah ada jalan dah untuk jadi mujtahid. Jadi tapi kena betul lah jalan tu. Jangan ada bahas tentang usul tapi ilmu akidah tak erti. Ilmu kalam tak tahu. Kemudian ilmu nahwu sarah tidak tahu, lughah Arabiah tidak erti. Kemudian tidak tahu mantik. Mantik kena erti. Kemudian balaghah sudah tentulah termasuk dalam lughah, kena erti. Jadi maknanya nak kena mengaji dulu peringkat ni, baru buka usul fiqh, baru bermanfaat. Jadi kalau kata ada guru mai di sini, buka kitab usul fiqh tu, kita akan dengar je lah. Kita dengar saja, oh rupanya macam ni ulama keluar pandangan. Tapi kita nak menjadi usuli itu susah lah. Sebab apa? Sebab tak ikut turutan. Dia kena ikut turutan. Ikut turutan baru sampai kepada penghujung peringkat. So, itu ulama kita, syekh kita dalam Islam telah susun ikut susunan ilmu yang luar biasa. Tadrij dalam susunan ilmu untuk seorang tadi menjadi skill. Sekolah-sekolah kita kalau di Malaysia di mana-mana kan. Satu buku saya baca, ada sekolah di barat, di island, kata island mana Alif? Island. Saya hantar baca mana buku tu. Finland. Sekolah di Finland ditulis kata ada sekolah ni penghujung dia boleh tahu. Bukan boleh tahu lah, dia boleh tahu kata kalau nak jadi engineer yang berjaya kena masuk sekolah ni. Ni sekolah ni jadi engineer. Kalau masuk sekolah ni akan jadi arkitek. Kalau sekolah ni jadi macam ni. Tempat kita tak ada pengkhususan yang sampai tahap macam. Khususan kita di universiti lah, di universiti. Cuma cikgu di sekolah pun dia akan boleh beritahu kita masuk sekolah boleh jadi alim lah, tak mesti masuk pondok. Masuk sekolah jadi alim. Dia tapi tak tahu apa. Masuk sekolah ni kalau hendah pun dia jadi alim lah, tak ada masalah apa. Sungguhlah. Tapi kena ikut turutan sungguhlah. Kalau kata betul masuk sekolah hendah, kata pergi mengaji pula dengan para ulama semua, tak apa lah.
Ni dah semua pakat duk memberi keyakinan orang dengan apa yang dia ada, padahal dia tidak ada benda tu. Patutnya sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, kalau kata ambil betul macam ni, bolehkah jadi alim sungguh dengan hanya mengikuti sistem ni? Jadi alim dengan mana alim tabahur dalam ilmu syariah. Kalau masuk universiti, kamu akan jadi alim kabir dalam ilmu syariah, hanya sekadar masuk universiti, masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, lepas tu masuk master, lepas tu masuk PhD, kamu akan jadi tabahur dalam fiqh. Tak, kena mengaku sunnah. Itu memang tak akan mampu pun. Tak, bukan tak akan mampu pun. Memang kena mengaku dengan benda tu. Tak perlu nak belagak sombong. Dengan benda tu tak perlu belagak sombong. Bukan kita tak mengaji bahagian tu. Saya cakap bahagian saya, bahagian pengajian dalam ulum syariah. Kalau saya cakap bab engineering, tuan mungkin boleh komplain saya. Tapi kalau ini dalam ulum syariah, dia memang tak akan mampu pun. Itu kena terima dengan hakikat tadi. Tapi masalah dia, diberi keyakinan untuk orang tadi memang akan jadi alim dengan sebab lalu di sistem 4 tahun, 2 tahun, setahun PhD. Tiba-tiba jadi alim tabahur dalam ilmu. Setahun PhD, 3 tahun lah kita kira. Tak boleh 10 tahun kan kami ngaji tak? Ya 10 tahun. Betul ikut turutan. Nahu ikut kita daripada awal sampai habis. Kan ngaji nahu cedok-cedok saja, betul Pak Izzah. Hak ni masuk, hak ni tak masuk. Kena mengaku. Kata memang tak akan mampu pun. Betul nak mampu jadi sungguh dengan Tok Guru. Memang jadi alim itu yang tabahur. Tabahur, fahamlah tabahur dengan mana meluas ilmunya, melaut ilmunya. Maka dia kena lalui sistemnya 1, 2, 3. Setiap peringkat dia ada 1, 2, 3 peringkat. Mubtadi', mutawassit, muntahi. Kitab ilmu ni pula mubtadi', mutawassit, muntahi. Kitab ni pula mubtadi', mutawassit, muntahi. Kitab ni pula mubtadi', mutawassit, muntahi. Ada berapa bidang dalam ilmu Islam? Ada lebih kurang 12 bidang. Banyak bidang. 12 bidang ni adalah untuk menjadikan orang tadi sebagai alim syar'iyah, alim dalam ilmu syar'iyah. 12 bidang ilmu. Yang tu yang paling utama. Dia ada beberapa bidang lagi yang kalau mengaji pun tak apa, kalau tak mengaji pun orang ni taklah dihina dia untuk kata dia tidak alim. Contohnya, kalau dia dapat, maka dia adalah bonus. Contoh falak, ilmu falak. Kalau kata ada orang ni dia tak mengaji, ada orang lain mengaji ilmu tu, tidak menggugurkan dia daripada keilmuan dia jadi alim pada waktu tu. Kerana falak tak masuk dalam 12 bidang ilmu tu, falak tak masuk. Baik kalau orang ni pakar falak dan dia pakar juga 12 bidang, tu bonus. Ini alim yang macam Syekh Abdullah Fahim rahimahullah ta'ala, pakar falak. Dan beliau falak tadi tu adalah salah satu daripada 12 bidang? Tak, bukan salah satu daripada 12 bidang. Dia dah masuk bidang yang ke-14. Bidang ke-14. Dan dia campur dengan bidang tadi, kuasai pula bidang tersebut. Nah, ini orang yang telah mendapat bonus. Nah, bonus ni. Lepas tu ilmu apa lagi? Ilmu yang luar apa tu? Geografi, kimia, fizik, gabung lagi. Ada ulama yang tabahur dengan bidang tu, macam Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu. Beliau juga arkitek. Beliau arkitek juga, dan beliau ahli astronomi, ahli falak. Jadi itu semua maksudnya apa dia? Bidang bonus yang ditambah oleh beliau untuk dia tabahur dan menyebabkan pandangan mata dia ni, bola mata dia, spek mata dia menjadi lebih luas daripada orang yang tidak tahu bidang. Lepas tu kalau alim, tahu juga sikit tentang ilmu fizik, tahu juga sikit tentang kimia, maka dia takkan bertembung dengan doktor yang bicara tentang ilmu tersebut. Dia kata kena tanya kepada ahli dia. Mana yang kami mengaji dulu pun macam tu juga, tahu. Dan berlaku perubahan tadi, berubah dan seumpamanya tadi, tidaklah menyebabkan kita akan jadi bertentangan. Maulana Syekh Ali Jumaah pernah bahas satu masalah. Ada orang kata ulum syar'iyah dengan hakikah ni tidak akan boleh berbeza. Dia mesti sekali, dia betul pada umumnya, kata Syekh. Tapi kadang-kadang Maulana Syekh Ali kata boleh jadi juga hakikah dengan zahir yang kita nampak depan mata boleh jadi berbeza. Apa dia? Contohnya ayat, kata dia. Ini ayat. Ayat ni zahirnya apa dia? Sejuk, betul? Minum. Minta izin. Tak boleh. Sejuk. Baik, ayat ni nak tanya kepada tuan-tuan. Apa dia mukawinat ayat untuk jadi ayat? Apa bahan yang di molekul apa yang tergabung untuk jadi ayat? Apa dia molekul dia? Oksigen dengan hidrogen. Betul? H2O, 2 hidrogen gabung dengan 1 oksigen. Jadi air. Hidrogen dengan oksigen. Nak tanya betul ni orang yang dalam ilmu kimia. Dua-dua ni bahan membakar ke bahan penyejuk?
Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Hidrogen ni bahan membakar ke bahan penyejuk? Bahan pembakar. Dua-dua tu benda panas. Macam mana dua benda panas gabung jadi sejuk? Ini jadi ayat. Jadi maknanya hakikah dengan zahir beza. Tapi Allah Ta'ala buat macam tu. Ini jawapan Syekh Ali Jumaah yang paling Masya Allah. Dalam kitab Tariq ila Allah, Syekh Ali jawab tu. Jadi kata, ada orang kata, mana boleh beza antara syariat dengan hakikat? Benda tu sama saja. Tak sama. Memang tak sama. Ni antara salah satu bentuk benda yang tak sama adalah dalam ilmu kimia. Hidrogen, dua hidrogen dengan oksigen satu jadi ayak. Ayak ni sifat dia luar biasa. Ada sejuk, ada panas, dia boleh menghilangkan dahaga. Padahal patutnya kalau segi kan dia menghilangkan dahaga, yang menghilangkan dahaga Allah. Saya cakap ni bahasa tu ringkas, tuan janganlah lagi betul sangat dah. Dia mengaji akidah kata apa ni menghilangkan Allah. Ya, kita pun tahu. Tak payahlah pulut sangat kan. Jawab saja pada orang yang pulut. Takut dia kata kita kata macam tu. Baik, kata apa dia? Kata Syekh Ali kata apa? Patutnya minum air dia bukan jadi suatu bahan yang boleh menyejukkan tekak. Dia akan memanahkan tekak lagi pada waktu tersebut. Tak, tapi Allah Ta'ala jadi lain. Jadikan dengan hakikah yang lain pada waktu tersebut. Ini bukti menunjukkan kata ilmu Allah Ta'ala ini. Betullah kali kita akan kata apa? Yang menghilangkan dahaga tu Allah, bukannya ayat. Karena kalau ikut ayat tu, dia akan jadi apa? Memanaskan orang tersebut dan dia akan membakar. Karena apa? Karena bahan yang ada dalam tu adalah bahan bakaran. Tapi dengan campuran tadi menyebabkan dia jadi suatu bahan yang lain terus daripada yang lain. Kotlah hidrogen campur dengan apa lagi yang sejuk apa semua, semuanya panas. Semuanya bahan panas. Kok jadi sejuk? Cair. Ini disebut dalam kitab Tariq ila Allah, perlu kita baca dan insya-Allah kita sambung pada pukul 9 pagi nanti. 9 pagi kan? 9 pagi lebih kurang. 9 pagi kan? 9 pagi nanti kita akan sambung balik rehat dulu. Jadi kita akan sambung pada tempat yang ke-7 insya-Allah taala. Rezeki kalau kita sempat insya-Allah kita akan khatam kitab ni. Dia ni tak panjang pun sebenarnya. Panjang tu bila saya syarah ya. Bila ni pendek je. Tapi dia panjang bila disyarahkan. Tapi kalau tak syarah, lagi kita tak nampak pula apa yang disebut dalam kitab ni. Contoh macam tadi lah. Yang kita sebut tadi apa dia? Salawatlah jika masjid kau lalui dan lintasi. Macam tak ada beza je pun. Saja aku usah bagi banyak kot kalimah tu. Dah, maknanya ada beza di antara dua tu. Lalui, kita lalu di luar. Lintasi dengan makna kita lintah masuk dalam masjid. Tapi boleh juga letak dengan dua-dua makna tadi. Lalui dengan makna dalam masjid, lintasi di luar masjid pun boleh juga. Kerana bahasa Melayu ni dia tidak diletakkan dengan huruf jar tadi yang boleh membezakan kita untuk tahu kata ni di luar kan ni di dalam. Mas Arab ada fi di dalam, ala di luar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.